Sempena sambutan memperingati Hari Ulang Tahun ke-50 penukaran nama Bandar Brunei kepada Bandar Seri Begawan, Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri petang tadi mengadakan Majlis Khatam Al-Quran. Aktiviti tahunan tersebut berlangsung di Masjid Omar Ali Saifuddin di Ibu Negara. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah yang dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna, Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Lebih 300 orang hadir mewakili 1,722 orang peserta yang terlibat dalam pembacaan 50 kali khatam Al-Quran yang terdiri daripada pegawai dan kaki tangan, jabatan-jabatan kerajaan, penuntut-penuntut institusi pengajian tinggi, pihak swasta, perkumpulan dan orang persorangan. Juga hadir Yang Berhormat ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Karya-karya sastra Islam almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, tokoh sastrawan Islam Brunei dengan nama pena muda Omar Ali Saifuddin, bukan sahaja dapat merakamkan sejarah sosioekonomi dan politik semasa, tetapi mencetuskan pemikiran yang berngas dan nasihat-nasihat yang bermanfaat untuk bangsa. Menteri Halwa Ugama menggariskan perkara tersebut pada Majlis Malam Sastra Islam sempena sambutan Maulid Nabi Muhammad SAW yang berlangsung semalam di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Menurut Yang Berhormat Pihin Undang-Undang Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Omaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Jemaah Osman lagi, sastra Islam telah lama bertapak di negara Brunei Darussalam. Brunei sudah lama menyebut-nyebutnya, malah kita sudah mempunyai tokohnya, tokoh sastra Islam, iaitu Muda Omar Ali Saifuddin, yang kita iktiraf layak dengan mengunggulkan karyanya menepati kriteria sastra Islam. Dan istimewanya karya-karya syair muda Umar Ali Saifuddin, almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, yang dinilai dari aspek pengucapan dan pemikiran baginda itu. Pada majlis ini, Menteri Halwa Ugama juga menyempurnakan pelancaran 10 buah buku terbitan baharu Pusat Dakwah Islamiyah. Buku-buku ini boleh diperolehi di kedai buku Pusat Dakwah Islamiyah pada hari-hari bekerja dengan potongan harga 30% serta promosi harga pakej untuk 10 buah buku yang baharu dilancarkan dengan harga RM40 sahaja. Majlis diserikan dengan persembahan deklamasi sajak antaranya oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, dan Yang Berhormat bin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Berhadapan dengan COVID-19. Negara Brunei Darussalam akan menumpukan usaha ke arah mengenal pasti peluang-peluang dan cabaran-cabaran dalam mengatasi isu jenayah rentas sempadan di era pasca COVID-19. Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja, Major Jeneral Bersara, Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan kedua selaku pengerusi Jawatan Kuasa Keselamatan Negara, menyatakan perkara tersebut semasa acara penyerahan pengerusi Mesyuarat Menteri-Menteri ASEAN mengenai jenayah rentas sempadan AMMTC kali ke-14. Pengerusi AMMTC diserahkan oleh Republik Sosialis Vietnam kepada negara Brunei Darussalam selaku pengerusi AMMTC bermula 1 Januari 2021. Mesyuarat yang diadakan secara maya dipengerusikan oleh Tuan Yang Terutama Jeneral To Lam, Menteri Keselamatan Awam Republik Sosialis Vietnam, dan dihadiri oleh menteri-menteri dan wakil-wakil kerajaan ASEAN yang bertanggungjawab bagi isu jenayah rentas sempadan. Dengan tema Kohesif dan Responsif ASEAN Against Transnational Crime, mesyuarat memfokuskan kepada trend-trend ancaman jenayah rentas sempadan yang berlaku di rantau ini sepanjang musim pandemik COVID-19.
Semasa mesyuarat yang berhormat menekankan akan pentingnya bagi AMMTC dan mesyuarat pegawai-pegawai kanan ASEAN mengenai jenayah rentas sempadan SOMTC untuk mengambil iktibar dari pengalaman-pengalaman semasa musim pandemik COVID-19 dan menerapkannya ke dalam segala perancangan yang akan dibuat di masa-masa yang akan datang. Ini termasuk rancangan kerja SOMTC Work Program 2019-2021 yang akan direview semasa tempoh negara Brunei Darussalam menjadi pengerusi pada tahun 2021 nanti. Semasa sesi plenari, Menteri Pertahanan kedua juga mengongsikan mengenai usaha-usaha negara Brunei Darussalam untuk membenteras kegiatan jenayah merentas sempadan, khususnya semasa musim pandemik COVID-19. Ini termasuk operasi-operasi bersepadu yang dijalankan oleh agensi-agensi keselamatan dan penguatkuasaan di negara ini untuk mencegah kegiatan penyeludupan dadah haram dan barang-barang tegahan melalui sempadan darat dan kawasan perairan negara. Yang Berhormat turut mengongsikan perkembangan positif yang tercatat sepanjang tahun ini dalam usaha negara Brunei Darussalam untuk menangani isu-isu jenayah rentas sempadan yang lain seperti isu pemerdagangan orang dan jenayah siber. Tahun 2021 akan menandakan buat pertama kalinya negara pengerusi bagi mesyuarat AMMTC dan SOMTC juga merupakan negara pengerusi ASEAN di dalam tahun yang sama. Selaku pengerusi, negara Brunei Darussalam juga akan menjadi tuan rumah kepada mesyuarat AMMTC kali ke-15 dan mesyuarat SOMTC kali 21 yang akan berlangsung pada tahun 2021 nanti. Turut mewakili negara ke mesyuarat tersebut, Setiausaha Tetap Keselamatan Penguatkuasaan dan Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri serta pegawai-pegawai kanan dari Jabatan Perdana Menteri. Mesyuarat berlangsung secara maya di bangunan Jabatan Perdana Menteri. Seorang pegawai imigresen kanan didakwa di Mahkamah Majistret Bandar Seri Begawan hari ini atas dua kesalahan di bawah bab 6(a) Akta Pencegahan Rasuah Penggal 131. Pegawai imigresen kanan Duraman bin Haji Japar berumur 46 tahun ditugaskan di Seksyen Permit Masuk Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan Bandar Seri Begawan. Kedua-dua pertuduhan adalah seperti berikut. Bagi pertuduhan pertama, pada 4 Mac 2020, Duraman sebagai seorang ejen iaitu pegawai imigresen kanan yang berkhidmat di Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan dengan secara tidak jujur cuba memperolehi wang rasuah bagi dirinya dan seorang lagi rakannya berjumlah RM1,500 dari seorang mangsa lelaki penduduk tetap berumur 56 tahun sebagai dorongan dalam melakukan tugasnya iaitu untuk meluluskan permohonan permit masuk isteri mangsa warga negara Malaysia berumur 49 tahun. Sementara dalam pertuduhan kedua Duraman pada 22 April 2020 sebagai seorang ejen iaitu pegawai imigresen kanan yang berkhidmat di Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan dengan secara tidak jujur cuba memperolehi wang rasuah bagi dirinya dan seorang lagi rakannya berjumlah RM1,500 dari seorang mangsa lelaki penduduk tetap berumur 56 tahun sebagai dorongan dalam melakukan tugasnya iaitu meluluskan permohonan permit masuk isteri mangsa warga negara Malaysia berumur 49 tahun. Duraman telah ditangkap oleh Biro Mencegah Rasuah pada 7 Mei 2020 setelah menerima aduan dari orang awam mengenai aktiviti perlakuan rasuah di Seksyen Permit Masuk Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan berkenaan dengan permohonan dan penyambungan permit masuk bagi warga asing. Isteri mangsa adalah seorang warga negara Malaysia di mana permit masuk ke negara ini telah pun mansuh. Pasangan tersebut telah membuat rayuan untuk penyambungan permit masuk di mana dikatakan bahawa Duraman pada dua kejadian yang berlainan telah meminta RM1,500 untuk dirinya dan rakannya bagi meluluskan permohonan permit masuk tersebut. Pada hari ini di sebutan mahkamah kedua pertuduhan telah dibacakan terhadap Duraman dan tidak ada pengakuan diambil. Mahkamah telah menetapkan tarikh 10 Disember 2020 pada jam 9 pagi untuk sebutan lanjut kes.
Dalam pada itu, durawan dilepaskan dengan ikat jamin mahkamah sebanyak RM10,000 atau 2 penjamin tempatan dan dengan syarat durawan tidak dibenarkan untuk menghampiri mangsa dan isteri mangsa. Pendakwaan kes ini dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya Hajah Suryana binti Haji Radin dan Timbalan Pendakwa Raya Husna binti Haji Abidin. Magistrate yang mendengarkan kes ini adalah Magistrate Kanan Hajah Azrimah binti Haji Abdul Rahman. Hukuman maksimum bagi pertuduhan ini adalah 7 tahun penjara dan denda RM30,000. 2 kes aktif sedang dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan dan tidak ada kes jangkitan baharu COVID-19 dicatatkan hari ini di negara Brunei Darussalam. Dalam serang akhbar mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara ini, Kementerian Kesihatan memaklumkan jumlah keseluruhan jangkitan 150 kes dengan kes yang sembuh seramai 145 orang. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020 iaitu 204 hari yang lalu, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilapor sebanyak 9 kes. 565 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, manakala seramai 8,364 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac lalu. Sementara itu, 54 sampel ujian virus SARS-CoV-2 dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 sebanyak 76,249 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. 88 acara telah disusun oleh 60 orang penganjur bagi Brunei December Festival BDF yang akan bermula pada 1 Disember ini. Perkara itu antara yang dikongsikan oleh Awang Wardi bin Haji Muhammad Ali, Timbalan Setiausaha Tetap Pelancongan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan semasa sidang media Brunei December Festival 2020 di Kementerian Berkenaan pagi tadi. Menurut Awang Wardi, BDF 2020 menyediakan pelbagai aktiviti menarik kepada penduduk tempatan untuk bergiat aktif di dalam negara, lebih-lebih lagi semasa musim cuti persekolahan. Menganjurkan berbagai-bagai acara mengikut tema seperti lazim, iaitu meliputi pesta makanan, food festival, festival Islam, Islamic festival, sukan dan tahan lasak, sports and adventure, kebudayaan dan seni kreatif, culture and creative arts, dan rekreasi dan membeli belah, recreations and shopping. Walaupun dalam kita mengadakan acara-acara di dalam negara ini sebagai langkah penjagaan terhadap COVID-19, semua pihak penganjur dan syarikat event management juga dinasihatkan agar sentiasa berusaha untuk memastikan langkah-langkah pencegahan pandemik COVID-19 dipatuhi seperti menjalankan pemeriksaan suhu badan, pembersihan tangan dan penjarakan sosial. Brunei December Festival yang diadakan sejak tahun 2017 merupakan inisiatif Lembaga Pelancongan Brunei melalui Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Acara seumpamanya bertujuan untuk merangsang pertumbuhan pelancongan domestik dan membuka peluang-peluang perniagaan untuk para pengusaha tempatan. Karya golongan orang kurang upaya antara yang akan diketengahkan semasa pameran seni lukis Diversity yang akan bermula Sabtu ini. Perinciannya selepas ini kembali selepas petikan titah ini.
Kepelbagaian aspek dari segi lukisan yang disertai oleh pelbagai peringkat usia termasuk karya golongan orang kurang upaya antara daya tarikan pameran seni lukis Diversity yang akan dilancarkan Sabtu ini. Pameran tersebut akan dirakan selama 5 bulan sehingga 28 April tahun depan di Muzium Teknologi Melayu Kota Batu. Perkara tersebut dikongsikan semasa sidang media yang berlangsung pagi tadi di bangunan Arkib Negara Brunei Darussalam, Jalan Dewan Majlis. Pengiran Hajah Mahani binti Pengiran Haji Ahmad, pemangku pengarah muzium-muzium, menjelaskan pameran dihasrat memberikan pendedahan kepada orang ramai mengenai signifikan institusi muzium dalam melestarikan budaya warisan tempatan untuk generasi masa kini dan akan datang. Adapun pameran seni lukis Diversity ini diungkayahkan oleh bahagian etnografi, Jabatan Muzium-Muzium dan tema bagi pameran ini diselaraskan dan disesuaikan dengan tema yang telah ditetapkan oleh International Council of Museum iaitu ICOM bagi tahun ini, iaitu muzium untuk kesaksamaan, diversity dan rangkuman, manakala tema yang telah ditetapkan oleh International Council of Archivists iaitu ICA pula ialah memperkasa masyarakat berilmu. Sehubungan itu, sejumlah 198 buah lukisan akan dipamerkan oleh daripada 81 orang pelukis di dalam negara ini, iaitu Warga Emas. Antara pengisian pameran termasuk tayangan video sejarah dari Arkib Negara Brunei Darussalam bagi memberi peluang orang ramai mengenali sejarah negara ini yang meliputi aspek budaya, pembangunan ekonomi, sejarah, sosio, adat istiadat dan sebagainya. Sebagai satu pengiktirafan kepada para ahli muslimah atas kejayaan menamatkan bacaan mereka dan sebagai ganjaran atas ketekunan dalam mengikuti kelas bimbingan muslimah, ahli jawatankuasa takmir masjid Pin Khatib Abdullah Kampung Kulapis telah mengadakan majlis khatam Al-Quran Muslimah Masjid bagi program 1 juzuk 1 minggu. Majlis berlangsung petang tadi di masjid berkenaan. Mengetuai bacaan surah Al-Fatihah ialah Datin Haja Nahriah binti Haji Awang Hasbi, isteri Menteri Agama. Seramai 28 orang muslimah diraikan pada majlis tersebut. Majlis seumpamanya diharap akan dapat menyuntik semangat para peserta khatam khasnya untuk menjadikan amalan membaca Al-Quran secara berterusan dalam kehidupan seharian. 101 guru tahun 9 yang mengajar mata pelajaran pengetahuan agama Islam dan Al-Quran di Sekolah Menengah Kerajaan dan Swasta terpilih mengikuti kursus kemahiran mengajar guru Al-Quran. Kursus selama 4 hari itu diadakan di Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan, Kupu SB. Kursus yang merupakan program pembelajaran Al-Quran di sekolah-sekolah menengah dan maktab-maktab kerajaan dan swasta ini dihasrat dapat mengembangkan model-model yang berkaitan dengan Al-Quran dan kemahiran mengajar guru Al-Quran supaya para pelajar akan dapat membaca Al-Quran dengan lebih baik, lancar, fasih dan bertajwid. Jadi di dalam modul-modul yang diberikan ini semuanya telah insya-Allah akan dapat disampaikan kepada guru-guru pelajar tahun 9 ini, dan program-program kursus ini, modul-modul yang diajarkan dapat diaplikasikan nanti di sekolah-sekolah. Selain kemahiran mengajar, kursus diharap dapat mempersiapkan tenaga pengajar Al-Quran dengan meningkatkan pedagogi terkini guru dalam pengajaran dan pembelajaran Al-Quran berasaskan SPN 21 dan seterusnya dapat membimbing dan memberikan latihan kepada para guru atau tenaga pengajar Al-Quran yang lain. Harapkan untuk semua peserta kursus supaya akan dapat memperolehi ilmu dan juga manfaat melalui bengkel yang para peserta ikuti, melalui modul-modul yang disediakan seperti dalam aspek ilmu Al-Quran itu sendiri, seperti ilmu tajwid, murattal, hafazan dan sebagainya, dan juga dalam aspek pedagogi pengajaran dan pembelajaran
apa yang akan kami kongsikan dalam kursus ini dapat digunapakai oleh peserta kursus dijalankan dalam pengajaran dan pembelajaran Al-Quran di sekolah masing-masing mulai pada tahun hadapan. Dan juga kami juga ada daripada guru yang mengajar Al-Quran juga sama-sama berkongsi sama untuk mengendalikan bagaimana cara yang terbaik, pengajaran yang terbaik untuk menjalankan pembelajaran Al-Quran. Antara modul yang disampaikan ialah pengantar ilmu Al-Quran, kaedah tilawah Al-Quran, tajwid Al-Quran, kaedah muratal Al-Quran, kaedah resam Uthmani, kaedah alternatif pengajaran Al-Quran, kaedah hafazan pengajaran Al-Quran dan kaedah multimedia pengajaran Al-Quran. Dengan berbekalkan 8 modal yang telah dipelajari di semasa sepanjang kursus ini, harapan tinggi saya ialah akan dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang telah dipelajari dan menyampaikan kepada pelajar-pelajar di sekolah nanti agar dapat melahirkan dan dapat menjadikan pelajar yang mahir membacanya, sekurang-kurangnya membaca dengan tertil, iaitu dengan menjaga hukum hakam tajwid dan sifat-sifat huruf. Harapan saya setelah mengakhiri kursus ini nanti dapatlah kami sebagai tenaga pengajar meningkatkan lagi kemahiran pedagogi yang terkini dan mengenal pasti ilmu-ilmu berkenaan dengan pengajaran dan pembelajaran Al-Quran yang dapat disampaikan kepada para pelajar, bahkan seterusnya meningkatkan kemahiran kami sebagai tenaga pengajar dalam mengajar pengajaran Al-Quran, insya-Allah. Syiar Islam di negara Brunei Darussalam kian berkembang. Ini terbukti apabila dalam tempoh bermula Januari sehingga Mei tahun ini, 65 orang di daerah Blaid telah memeluk agama Islam. Petang tadi, sebuah keluarga terdiri dari 4 orang berbangsa Iban telah memilih agama Islam sebagai pegangan hidup mereka yang baru. Majlis diadakan di Pejabat Unit Dakwah Daerah Blaid. Hadir Muhammad Nur Sufian bin Haji Yahya, pemangku Ketua Pegawai Agama Daerah Blaid. Dan yang dia anak balai 48 tahun memilih Nur Bakiyah binti Muhammad Karar sebagai nama Islamnya dan 3 ahli keluarganya pula memilih nama Islam masing-masing. Bagi mempromosikan keseimbangan dalam kehidupan kerja dan keseluruhan tenaga kerja yang sihat, Bank Baiduri kemarin melancarkan inisiatif kesejahteraan pekerja di ruang komuniti Baiduri di Ibu Pejabat Bank berkenaan di Jalan Gadong. Inisiatif yang dikendalikan dengan kerjasama Pusat Promosi Kesihatan Kementerian Kesihatan itu bertujuan untuk menggalakkan para kaki tangan bank dan anak-anak syarikatnya untuk menjaga kesihatan fizikal dan mental. Pelancaran tersebut adalah yang pertama daripada 2 fasa inisiatif berkenaan. Inisiatif pertama akan menyediakan para kaki tangan Bank Baiduri dengan latihan pemeriksaan kesihatan asas secara percuma yang dijalankan oleh beberapa doktor dan jururawat dari Pusat Promosi Kesihatan. Antaranya memeriksa tekanan darah, indeks berat badan serta paras gula dalam darah dan kolesterol. Di samping itu, pakar psikologi juga akan mempromosikan kepentingan bagi penjagaan fizikal dan mental masing-masing sama ada di rumah ataupun pejabat. Semasa pelancaran tersebut, bank berkenaan juga memperkenalkan duta-duta kesejahteraan atau wellness ambassadors dalam kalangan kaki tangan bank berkenaan. Fasa pertama inisiatif tersebut akan diteruskan selama beberapa hari di ruang komuniti Baiduri bagi memberi peluang kepada para kaki tangan untuk membuat saringan kesihatan, manakala kaki tangan di daerah Blaid juga berpeluang melakukan saringan seumpamanya di cawangan Bank Baiduri di Kuala Blaid. Manakala dalam fasa kedua pula, bank berkenaan akan memperkenalkan lebih banyak program dalam rakan kongsi bersama beberapa pakar dan pertubuhan kesihatan bagi melibatkan kaki tangan dalam beberapa aktiviti dan permainan berkaitan kesihatan secara berkumpulan. Awang T. Eng Hui, Ketua Pegawai Eksekutif Bank Baiduri, menjelaskan inisiatif kesejahteraan pekerja mengiktiraf keperluan bagi mempromosikan kesihatan yang banyak memberi manfaat bagi kaki tangan bank berkenaan. Dengan inisiatif tersebut, tambahnya, bank tersebut kini berusaha ke arah pendekatan yang lebih holistik bagi mempromosikan kesihatan mental dan emosi serta kewangan yang baik.
Bahagian penguatkuasa undang-undang, Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan akan terus meningkatkan aktiviti penguatkuasaan di negara ini dengan melaksanakan pemantauan, operasi dan pemeriksaan berpandukan maklumat yang ada sama ada secara bersendirian atau bersama agensi penguatkuasaan lain. 2 warga negara asing ditahan dan akan disiasat di bawah Akta Imigresen Penggal 17. Penahanan dibuat semasa ops pumpung dijalankan ke atas sebuah rumah sewa pekerja asing di Kampung Sungai Bakung Lumut, daerah Belait semalam. Semasa pemeriksaan, salah seorang yang ditahan gagal mengemukakan sebarang pas imigresen yang sah, manakala seorang lagi dipercayai melindungi pesalah imigresen. Seorang lelaki warga negara Bangladesh dijatuhkan hukuman 13 bulan penjara bermula hari ini setelah mengaku bersalah dan gagal membayar denda RM18,000 atas kesalahan di bawah Seksyen 146-1-D Perintah Excise 2006. Muhammad Shohel Hussein, 28 tahun, mengaku bersalah kerana memiliki 20 karton dan 22 paket rokok berbagai jenis semasa satu tangkapan oleh pegawai penguatkuasa Jabatan Kastam dan Excise Diraja dibuat pada 22 November lalu di Jalan Pasir Berakas. Kesemua barangan yang terlibat dirampas untuk dimusnahkan. Persatuan Bola Sepak Kebangsaan Brunei Darussalam NFABD bakal mempunyai pusat teknikal dan mini grandstand yang baharu. Petang tadi diadakan majlis penandatanganan perjanjian persefahaman bagi pembinaan prasarana tersebut di Dewan Serbaguna NFABD House Berakas. Menandatangani bagi pihak NFABD Pengiran Haji Matusin bin Pengiran Haji Matasan, Presiden NFABD, dan Muhammad Shahnun Haji Muhammad Saleh, Setiausaha Agong NFABD. Manakala pihak konsortium yang diketuai Gemilang Latif Associates pula diwakili oleh Mahari bin Haji Latif dan Haji Zariful bin Haji Muhammad. Penandatanganan disaksikan oleh Kanal Bersara, Pengiran Haji Maidin bin Pengiran Haji Said, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Kedua-dua kemudahan tersebut akan dibina pada kawasan perkarangan NFABD House dan dijangka siap pembinaannya pada bulan Disember tahun hadapan.